Silakan. Dan Sri Yang Dipertua, soalan saya nombor 4. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Keluang. Untuk makluman ahli yang berhormat, negara mengalami kekurangan bekalan ayam yang ketara bermula pada bulan Mei 2022. Sehubungan dengan itu, kerajaan telah membuat keputusan menghentikan ekspor komoditi ayam yang merangkumi jumlah 3.6 juta ekor ayam pedaging hidup commercial broiler sebulan bermula daripada 1 Jun 2022. Tindakan yang diambil oleh kerajaan ini adalah bagi menstabilkan semula bekalan ayam negara bagi menampung keperluan tempatan. Walau bagaimanapun, bermula 15 Jun 2022, kerajaan telah membenarkan semula untuk mengekspor ayam kampung, ayam pension, coloured birds, day-old chick, parent stock broiler, day-old chick layers dan produk tambahan nilai berasaskan ayam ataupun value added chicken products dengan syarat telah mendapat sijil kesihatan veterina SKV daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Sekatan pengeksportan ayam pedaging hidup yang masih berkuasa adalah bersifat sementara, iaitu sehingga harga dan pengeluaran ayam kembali stabil sepenuhnya. Kerajaan juga sedar dengan peningkatan kos pengeluaran ayam, berikutan kenaikan kos makanan ternakan dan pemberhentian ekspor juga telah memberi kesan kepada pulangan penternak. Dalam hal ini, buat pertama kalinya, kerajaan telah bersetuju memberi subsidi kepada penternak ayam pedaging dan ayam penelur berjumlah 1.1 bilion ringgit secara keseluruhannya bagi meringankan beban penternak ayam. Pemberian subsidi ini bermula daripada 5 Februari 2022 dan akan berakhir pada 31 Ogos 2022 ini. Setakat 29 bulan Julai 2022, sebanyak 8,907 permohonan subsidi telah diluluskan berjumlah 748 juta ringgit. Kementerian melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina sentiasa memantau dan mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan dalam rantaian pengeluaran bekalan ayam termasuk di peringkat ladang bagi memastikan bekalan dan kelangsungan pengeluaran ayam negara berada pada tahap yang optimum dan stabil. Terima kasih. Terima kasih. Soalan pertama ya. Terima kasih Menteri atas jawapan tadi. Jadi Menteri, sebenarnya industri pendenakan ayam negara kita adalah satu industri yang mampu membekal 100% ataupun memenuhi permintaan sepenuhnya di pasaran tempatan kita. Malah mampu ekspor ke negara jiran kita lagi ya. Tapi dalam jawapan Menteri beri kepada saya pada 26 Julai pun telah menyatakan bahawa pihak industri mengurangkan pengeluaran ayam kerana harga bahan asas makanan ternakan meningkat secara mendadak, iaitu mereka mengurangkan pengeluaran untuk elakkan kerugian. Walau bagaimanapun, kerajaan ambil keputusan untuk melarang ekspor ayam. Akhirnya, negara jiran diversify punca atau sumber bekalan ayam mereka. Mereka ambil dari negara jiran lain. Akhirnya kita hilang satu pasaran sepenuhnya. Tak kira kita nanti buka balik ke tak, izin ekspor ke tak, mereka, customer kita sudah lari. Mereka sudah bermula ambil bekalan dari negara lain dah. Maaflah Menteri, di Dewan Yang Mulia ini saya ingin menyatakan bahawa ini adalah satu keputusan yang salah. Kita sudah ambil satu langkah yang salah di sini. Okey, jadi soalan saya kepada Menteri, selain daripada subsidi yang dinyatakan oleh Menteri tadi, apa langkah akan diambil oleh kementerian lagi untuk bantu pihak industri pendenakan ayam tempatan kita transform dalam kegunaan teknologi pendenakan yang lebih moden, lebih canggih supaya mereka dapat bersaing lagi, bukan sahaja dapat membekal sepenuhnya untuk pasaran tempatan tetapi boleh bersaing dengan negara lain supaya mereka boleh ekspor dengan harga yang lebih murah, lebih bersaing. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Keluang. Memang benar industri ayam merupakan satu industri yang matang dan stabil.
Tetapi seperti yang saya katakan tadi, langkah intervensi yang diambil oleh kerajaan untuk memberhentikan ekspor adalah diambil berasaskan kepada keadaan negara telah mengalami kekurangan bekalan ayam pada bulan Mei yang lalu. Dan seperti yang dikatakan tadi bahawa langkah intervensi ini adalah bersifat sementara dan dijadualkan pada ketika ini akan berakhir pada 31 hari bulan Ogos. Untuk Merleman Yang Berhormat, langkah perlindungan seperti ini merupakan langkah yang diambil oleh beberapa buah negara yang berhadapan dengan masalah kekurangan bekalan. India mengurangkan ekspor wheat. Indonesia juga memberhentikan ekspor kelapa sawit semata-mata untuk memastikan bekalan tempatan itu memenuhi bekalan tempatan. Sebab itu langkah kerajaan untuk memberhentikan ekspor yang diambil adalah berasaskan kepada keadaan di mana negara berhadapan dengan kekurangan bekalan ayam. Jadi seperti yang saya katakan, langkah ini merupakan langkah sementara yang diambil oleh kerajaan. Namun demikian, tindakan yang diambil oleh kerajaan, langkah intervensi yang diambil oleh kerajaan dibuat dengan bertanggungjawab. Sebab itu kita faham bahawa menghalang ekspor akan mengurangkan keuntungan peternak. Sebab itu kita tampung melalui kenaikan kos input baja dan juga makanan yang ditanggung oleh industri dengan memberikan subsidi. Jumlah subsidi seperti saya katakan tadi akan mencecah 1.1 bilion ringgit untuk eksersis 6 bulan sesuai dengan langkah-langkah intervensi yang diambil oleh kerajaan. Jadi langkah-langkah ini merupakan satu langkah yang bertanggungjawab yang dibuat oleh kerajaan untuk mementingkan bekalan tempatan dipenuhi sepenuhnya. Dan bila bercakap tentang langkah intervensi sementara, definitely apabila dalam keadaan yang stabil, kita bercakap tentang keadaan stabil di keseluruhan negara, bukan lambakan yang berlaku di beberapa lokasi, tetapi keseluruhan negara. Apabila bekalan stabil, tentu sekali kerajaan akan membuat keputusan untuk membenarkan ekspor dan sebagainya seperti yang sedia kala. Tapi memang benar kita ada kapasiti melebihi daripada keperluan bekalan yang telah pun ada pada kita dalam industri ternakan ayam dan telur ini. Jadi sekali lagi saya katakan bahawa langkah ini merupakan satu langkah sementara yang tentu sekali dipantau oleh kerajaan sebelum tindakan dan juga penyesuaian baru dibuat kelak. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Jabaran. Jempol. Ya. Terima kasih. Jempol. Jangan cemburu 4 kali bangunlah. Iyalah. Terima kasih Tan Sri. Pani Paragaran. Saya juga ucapkan tahniah kepada Menteri kerana telah berjaya menstabilkan harga ayam. Kerana sebelum ini langkah yang dibuat oleh kementerian di mana mementingkan rakyat kita dahulu. Dulu rakyat beli seekor ayam RM15, hari ini dapat RM8. Jadi inilah langkah yang terbaik. Jadi dalam soalan ini saya nak memaklumkan ataupun nak bertanya kepada Menteri. Larangan ekspor kepada 3.6 juta ekor ayam sebulan telah ditarik balik sehingga 31 Ogos. Jadi adakah kementerian mencadang ataupun mengkaji semula dan menubuhkan satu pasukan agar kita melihat suasana yang wujud menang-menang kepada penternak juga dan juga kepada negara agar mereka ini tidak terasa terasing dan juga apa yang dimaksudkan tadi mereka kerugian kerana nilai import barang mentah, bijirin dan sebagainya dari luar negara. Pertukaran wang juga memberi kesan kepada pengeluaran ayam. Apakah Menteri telah mengkaji 31 ini adalah penamat kepada larangan dan boleh untuk ekspor kerana lebihan ayam terdapat di negara kita sekarang? Terima kasih Yang Mohd Jemput. Memang benar langkah dan intervensi yang dibuat oleh kerajaan dalam menstabilkan bekalan dan harga. Perbandingan, walaupun kita letak harga sekatan ayam dijual pada RM9.40 pada ketika ini, tetapi dalam banyak lokasi, harga pasaran ayam pada ketika ini lebih rendah daripada RM9.40 yang ditentukan. Malah kalau kita bandingkan dengan negara-negara jiran, Filipina menjual harga pada harga RM16.60 1 kilo pada ketika ini, Cambodia RM15.05, Vietnam RM25.53, Myanmar RM25.70, Thailand RM10.30. Maknanya langkah dan tindakan yang diambil oleh kerajaan telah menstabilkan bekalan
dan juga menstabilkan harga. Kita letak RM9.40 tetapi kebanyakan lokasi dijual pada harga lebih rendah daripada RM9.40. Saya katakan tadi bahawa kerajaan akan mengkaji pemberian subsidi dan pengapungan harga dan juga penutupan pemberhentian ekspor akan berakhir tetap 30 dijadualkan sehingga 31 penetapan harga sekarang ini dijadualkan sehingga 31 hari bulan Ogos. Namun belum ada keputusan yang dibuat, kita sedang mengkaji beberapa aspek termasuk kestabilan bekalan dan juga kapasiti penternakan yang dibuat oleh peternak-peternak. Di kementerian kita boleh mengetahui perkara ini dengan menilai day old chick yang dikeluarkan daripada kilang-kilang pengeluar day old chick ini sama ada ianya pada tahap kapasiti maksima atau tidak. Sebab itu saya katakan selagi setakat ini sekatan harga ayam akan dibuat sehingga 31 hari bulan Ogos, sebarang tindakan baru dan langkah-langkah baru akan dibuat selepas 31 hari bulan Ogos ini. Setakat ini tidak ada penentuan bahawa ia akan berakhir dan sebagainya. Terima kasih. Soalan tambahan. Ruas. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Indonesia telah mendapati larangan ekspor minyak kelapa sawit itu satu keputusan yang salah dan menteri yang buat keputusan itu telah disingkirkan atau ditukar oleh presiden dia. Adakah kita di Malaysia perlu tukar menteri ataupun kita dengan segera mempertimbangkan semula tindakan larangan ekspor ini kerana ia ada kesan besar atas industri membela ayam ini. Yang Muhammad seperti yang saya katakan ini, langkah ini merupakan satu langkah sementara. Definitely kerajaan akan mengambil keputusan dan pendekatan yang baru selepas tempoh yang telah dijadualkan. Jadi itu jawapan saya bahawa kita ada merupakan sebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Kita bukan saja melindungi pihak industri tetapi juga melindungi rakyat Malaysia keseluruhannya dari aspek bekalan dan juga harga. Jadi itu langkah yang perlu dibuat oleh kerajaan untuk diimbangi pihak industri dan juga kepentingan rakyat umum negara kita. Jadi seperti saya katakan itu merupakan satu langkah sementara dan tindakan langkah sementara ini telah menampakkan hasil. Kita lebih stabil dari segi harga, kita lebih stabil dari segi bekalan pada ketika ini. Jadi kita ingin pastikan bahawa kestabilan ini merupakan satu kestabilan yang akan berpanjangan sebelum satu langkah dan tindakan baru diambil oleh kerajaan. Terima kasih. Terima kasih. Maaf dah 3 jawapan. Yang Berhormat Datuk Hajar Rubiah binti Haji Wang.